Wah, sonoknya, hebatnya. Kita punya ekonomi berkembang 5.6% daripada KDNK. Luar biasa. Tapi, betul ke luar biasa? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam biasa, sebelum kita pergi lebih lanjut, tonton video ini terlebih dahulu. Walaupun kita ambil alih pemerintahan dalam keadaan hutang 1.5 trilion ringgit dan defisit, tetapi alhamdulillah, kerana seperti kita sudah tahu, hasil cukai itu melonjak tinggi, mencatat pertumbuhan yang belum pernah kita catat dalam negara kita ini. Maknanya tokoh-tokoh besar, orang-orang kaya yang kadang-kadang longgar dalam pertimbangan untuk membayar cukai, sekarang membayar cukai. Maknanya hasil kita dijangka jauh bertambah pada tahun ini daripada unjuran yang kita buat dalam belanjawan madani. Sebab itu, sudah lihat umpamanya, pertumbuhan suku pertama tahun ini itu jauh lebih tinggi daripada unjuran Kementerian Keuangan dan unjuran Bank Negara. Yang diumumkan semalam, pertumbuhan kita untuk suku tahun pertama 5.6%, iaitu lebih tinggi daripada suku pertama tahun lalu, yang mencacah hanya 4.8% 2022, dan 56% ini lebih tinggi dari Indonesia, China dan Vietnam. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bangganya menyatakan bahawa ekonomi kita berkembang sebanyak 5.6% daripada KDNK. Merupakan perkembangan sangat-sangat hebat, mengatasi unjuran Bank Negara, mengatasi beberapa negara ASEAN lain seperti Indonesia, Thailand, Vietnam dan lain-lain lagi. Memang sangat-sangat hebat. Saya sebenarnya memang gembira sekiranya kalau ekonomi kita berkembang. Yelah, kita kan rakyat Malaysia. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jikalau adalah anak-anak papa yang ingin melambung perkara ini, mengatakan bahawa inilah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sampai ekonomi meletup-letup dan macam tu. Sebenarnya, pencapaian 5.6% pertumbuhan KDNK ini adalah jauh lebih rendah berbanding dengan pencapaian suku keempat 2022, iaitu sebanyak 7%. Tetapi media melaporkan bahawa perkembangan 7% KDNK itu 1.4% lebih banyak berbandingan pencapaian pada suku pertama 2023. Media tetap melaporkan bahawa perkembangan itu adalah perlahan. Nampak tak ke situ? Jadi kalau 7% perlahan, 5.6% apatah lagi ya dak? Dan sebenarnya 5.6% ini jauh lebih rendah berbanding dengan pencapaian KDNK kita pada suku ketiga tahun 2022. 14.2%. Nampak tak dekat situ? Masa itu pun kita tak ada nak kata lambung, oh inilah hasil kejayaan kerajaan Ismail Sabri, inilah hasil kejayaan Perikatan Nasional bla 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 bla. Walaupun 14.2% ini sangat-sangat berkembang pesat tau kalau ikutkan. Bahkan negara kita dinobatkan sebagai negara yang paling berkembang pesat dari segi ekonomi dekat rantau Asia Tenggara pada tahun 2022. Kita tapau habis semua negara ASEAN dengan perkembangan sebanyak 8.7% pada sepanjang tahun 2022. Tapi kita tak ada pula nak mendabik dada, oh inilah hasil kerajaan Ismail Sabri, inilah hasil kerajaan Abah, inilah hasil kerajaan Perikatan Nasional. Sebab kita merasakan bahawa perkembangan-perkembangan ini adalah bagus, terutamanya ketika negara sedang menjalani fasa pemulihan akibat daripada COVID satu ketika dahulu. Dan menyebut tentang fasa pemulihan, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengatakan bahawa perkembangan 5.6% ini adalah jauh lebih banyak berbanding dengan 5% yang dicapai pada suku pertama tahun 2022. Tetapi itulah, dua suku ini berbeza situasi tau. Suku pertama 2022, macam mana kita ingat, kita masih lagi berada dalam fasa peralihan daripada pandemik ke endemik, and then kemudian kita pun sedang mula pulih daripada PKP, industri baru nak buka sebagainya, tapi tetap mencatatkan perkembangan ekonomi sebanyak 5% daripada KDNK pada ketika itu. Dengan pemulihan tu, dan pada tahun ini dengan Perdana Menteri Asian Tiger, dengan barisan menteri-menteri yang bebas rasuah, yang memerangi rasuah dan macam-macam lagi, yang dok tarik duit daripada tycoon-tycoon, cuma mencatatkan perkembangan sederhana 5.6%. Jadi macam tak jauh beza lah antara suku pertama tahun ini yang cukup-cukup luar biasa berbanding dengan suku pertama tahun lepas yang penuh dengan pancaroba akibat daripada pandemik COVID-19. Tapi tak apalah, apa-apa pun kita tetap bersyukur ekonomi kita berkembang dengan baik, dan kita harapkan pada suku kedua dan juga seterusnya dalam tahun 2023 ini ekonomi kita terus mencatatkan perkembangan dan juga peningkatan, dan kita harapkan perkembangan ekonomi ini juga dapat dirasai oleh rakyat marhaen. Tak guna kalau kita mendabik dada mengatakan bahawa ekonomi kita berkembang pesat, jangan sangat luar biasa dan sebagainya, tetapi rakyat masih lagi tersepit dan rakyat masih ramai lagi yang tercicir. Apa guna kalau kita sekadar menang sorak tetapi kamu tergadai? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.